Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan tajuk aplikasi tawaruk dalam pembiayaan peribadi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang, iaitu Haris Syazwan, diikuti Muhammad Arsyad, Anisa Ayuni, Nur Hazliza, Falah Hanani dan Nurul Syahidah. Pengenalan. Bank merupakan satu institusi perbankan yang wujud di dunia ini sebagai salah satu kemudahan bagi masyarakat melaksanakan peminjaman atau pembiayaan dalam jangka masa pendek secara individu, syarikat, perbadanan dan sebagainya. Pinjaman peribadi pula adalah sejenis pinjaman yang agak popular di kalangan masyarakat kerana ianya mudah untuk dimiliki. Pelbagai kaedah perbankan Islam yang diperkenalkan antaranya ialah tawaruk. Tawaruk merupakan produk patuh syariah yang telah diguna pakai oleh beberapa negara dan mempunyai permintaan yang tinggi pada masa kini. Definisi tawaruk segi bahasa. Perkataan al-tawaruk berasal daripada istilah Arab iaitu warakah atau warik yang bermaksud wang perak ataupun dirham. Definisi tawaruk daripada Ibn Faris membawa erti istilah al-tawaruk itu sendiri adalah berasal daripada perkataan Arab iaitu warakah yang membawa kepada dua makna, iaitu yang pertama kebaikan dan harta, yang kedua adalah warna. Menurut istilah pula, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami telah menyatakan definisi al-tawaruk sebagai suatu bentuk transaksi jual-beli yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli dengan tujuan bagi mendapatkan wang tunai. Jenis-jenis tawaruk. Tawaruk terbahagi kepada dua, iaitu tawaruk fardi dan juga tawaruk munazam. Tawaruk fardi, penjual tidak bertanggungjawab bagi memainkan peranan dalam menjual semula komoditi. Manakala tawaruk munazam, penjual yang pertama dilantik dan bertindak sebagai wakil ataupun lebih dikenali sebagai ejen bagi pihak pembeli dalam menjual semula barangan serta komoditi untuk mendapatkan tunai. Kedua, tawaruk fardi, pembeli terus menerima tunai daripada pembeli terakhir, berbeza dengan tawaruk munazam bahawa pembeli menerima tunai daripada penjual yang pertama. Yang ketiga, tawaruk fardi tidak wujud urus niaga yang dirancang antara penjual pertama dengan pembeli terakhir, manakala tawaruk munazam terdapat kemungkinan bahawa penjual pertama dan pembeli terakhir telah membuat persepakatan awal antara mereka terlebih dahulu dalam transaksi dan pelaksanaannya. Seterusnya adalah pandangan ulama silam. Yang pertama, pandangan yang mengatakan bahawa tawaruk itu adalah pandangan yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, salah satu pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Humam dan para pengikutnya. Yang kedua, pandangan yang mengatakan ianya adalah makruh pula adalah pandangan mazhab Maliki dan riwayat kedua daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pendapat yang ketiga bagi pandangan ulama silam pula adalah pendapat yang menyatakan ianya adalah makruh yang menghampiri haram adalah pendapat Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Baiklah, seterusnya adalah pandangan ulama kontemporari. Yang pertama, para ulama berpendapat bahawa tawaruk dibolehkan kerana ia diklasifikasikan sebagai kegiatan jual beli berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud Allah membenarkan berjual beli dan melarang riba. Yang kedua, melalui kaedah fiqh, pandangan ulama semasa membenarkan konsep at-tawaruk berdasarkan pandangan di kalangan mazhab Hanafi, Hanbali dan Syafi'i yang mengharuskan penggunaan tawaruk. Konsep pembiayaan peribadi. Definisi pembiayaan ialah satu perihal ataupun perbuatan membiayakan atau membiayai yang melibatkan keperluan kos. Manakala, definisi peribadi pula ialah perkara yang melibatkan hal perseorangan atau persendirian. Pembiayaan peribadi membawa maksud kaedah prinsip kewangan yang bergantung kepada latar belakang ekonomi peribadi seseorang untuk membiayai sesuatu atau lebih mudah meminjam jualan atau komoditi dari mana-mana institusi kewangan bagi tujuan ekonomi dan berterma bayar balik dan dipersetujui lengkap dengan faedah atau tanpa faedah.
Ciri-ciri pembiayaan peribadi. Yang pertama, prosedur bagi memohon perkhidmatan ini adalah lebih mudah daripada pembiayaan yang lain dan tidak memerlukan banyak dokumen seperti pembiayaan rumah dan lain-lain. Yang kedua, kebiasaannya pihak bank menawarkan pembiayaan perkhidmatan untuk keperluan pengguna sahaja seperti kad kredit, kad debit dan sebagainya. Dan yang ketiga, tempoh pembayaran bagi pembiayaan peribadi adalah singkat kerana jumlah pembiayaan yang kecil berbanding pembiayaan yang lain. Pembiayaan peribadi berasaskan bai'u atau waru. Berikut adalah gambar rajah berkenaan dengan bai'u atau waru. Yang pertama, pelanggan akan membuat permohonan pembiayaan peribadi daripada pihak bank dan menyerahkan borang permohonan serta dokumen penting kepada pihak bank. Bank akan membeli komoditi daripada broker satu dengan menggunakan akad yang baru dan berasaskan kontrak bai'u al-murabahah. Harga ditambah dengan keuntungan, bank akan menjual komoditi yang dibeli daripada broker satu kepada pelanggan. Yang keempat, dengan menggunakan konsep al-wakalah, pelanggan akan melantik pihak bank sebagai wakil kepadanya bagi menjual semula. Yang kelima, pihak bank akan bertindak sebagai wakil ataupun ejen jualan kepada pelanggan dan menjual semula komoditi tersebut kepada broker dua. Setelah itu, bank akan mengkreditkan hasil atau harga jualan komoditi tadi kepada pelanggan yang telah diterima permohonannya. Dan yang ketujuh, pelanggan akan membayar harga komoditi yang telah dibeli pada peringkat ketiga secara insurans mengikut tempoh dan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Aplikasi tawaruk dalam pembiayaan peribadi. Bank dikenali sebagai satu institusi pengantara kewangan. Perbankan Islam dan pelaksanaan kewangan juga perlulah berlandaskan kepada penolakan beberapa unsur yang ditegah oleh syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah tertentu telah dijadikan sebagai kontrak pendasar kepada pembiayaan Islam seperti bai' al-tawaruk dan sebagainya bagi memastikan pembiayaan diberi selari dengan syariat Islam. Bentuk-bentuk pembiayaan Islam mengikut kumpulan instrumen yang menggunakan pelbagai prinsip syariah. Bentuk yang pertama ialah pembiayaan equity, bentuk kedua pembiayaan berjangka, bentuk ketiga pembiayaan perdagangan dan bentuk yang terakhir pembiayaan sekuriti hutang Islam. Kesimpulannya, bai' al-tawaruk merupakan satu alternatif kepada bai' al-inah yang banyak menimbulkan kontroversi dalam kalangan sarjana Islam, terutama dari Timur Tengah. Ia juga merupakan satu bentuk jual beli yang melibatkan tiga pihak atau lebih. Kepelbagaian produk yang ditawarkan oleh institusi kewangan mampu memberi pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan pembiayaan yang patuh syariah dan mampu bersaing dengan institusi kewangan konvensional yang sedia ada.